Terima kasih saya ucapkan kepada Puan Gazlina atas ucapan dan juga penerangan sebentar tadi. Okey, saya berharap ada sedikit pencerahan lah yang telah disampaikan oleh Puan Gazlina sebentar tadi untuk cikgu-cikgu. Dan cikgu-cikgu jangan risau, pihak kami akan cuba bantu sebaik mungkin lah, contohnya dengan modul PKIEBM dan juga modul CV yang Cikgu Sufian inovasikan, dan juga untuk guru unit uniform pun pihak unit core curriculum telah membeli buku modul untuk kegunaan guru-guru unit uniform. Okay, sebab saya takut nanti cikgu-cikgu risau memandangkan kita masih lagi dalam keadaan PKP ataupun PKPB dan kita jangkakan kita akan laksanakan aktiviti core curriculum secara dalam talian. Okay, kami akan cuba bantu cikgu sebaik mungkin. Okay, seterusnya untuk agenda yang seterusnya saya akan beralih pula kepada penerangan tentang FLAG. Okay, FLAG tu, apa cikgu? FLAG tu maksudnya ialah File Laporan Aktiviti Core Curriculum FLAG. Kalau sebelum ini kita menggunakan buku BLAK, buku laporan aktiviti core curriculum yang berwarna hijau sebagaimana kita laksanakan sejak tahun 2018 lagi, okay, sehinggalah tahun 2020. Okay, memandangkan saya mengambil kira beberapa keluhan daripada guru-guru penasihat kerana ada beberapa perkara yang agak redundant daripada buku tersebut yang perlu guru penasihat lengkapkan dan perlu ditulis dengan tangan. Okay, saya mendengar keluhan daripada guru-guru penasihat supaya diadakan ataupun dibolehkan untuk menulis laporan tersebut dalam bentuk typing ataupun di-type. Okay, jadi kami beri kelonggaran pada tahun ini. Okay, maksudnya tahun ini kita dah tak guna buku, kita menggunakan sistem file. Jadi cikgu boleh cetaklah laporan aktiviti mingguan yang cikgu adakan itu dan masukkan dalam file tersebut. Kalau sebelum ni buku susah nak masukkan sebab kita dah bukukan, tapi tahun ini kita gunakan sistem file. Okay, saya akan tunjukkan beberapa perubahan lah. Okay, beberapa perubahan tak ketara sangat tapi adalah sedikit perubahan yang kita buat daripada BLAK kepada FLAG. Okay, sekejap saya cuba tunjukkan. Okay, nampak ke cikgu? Nampak. Okey, ini perubahan lah. Ini perubahan saya cuba kurangkan sedikit lah dia punya apa isi kandungan dalam FLAG. Macam biasa kalau yang ini, okey, muka depannya surprise sikit muka depan cikgu Sufian dah design untuk FLAG, khusus untuk FLAG. Nanti bila cikgu dapat file tersebut nanti memang dah disertakan dengan design muka hadapan lah. Kalau sebelum ni warna hijau yang tak berapa nak lawa tu kan, tahun ini diinovasikan oleh cikgu Sufian. Cikgu Sufian dah design satu muka depan yang sangat cantik. Terima kasih Cikgu Sufian. Okey, ini kandungannya. Okey, kandungannya macam biasalah visi dan misi. Okey, ini visi dan misi ni saya tak lengkapkan lagi. Menurut Puan Gazlina, dia minta saya letak visi dan misi KPM dan juga visi dan misi core curriculum. Nanti cikgu dah dapat yang dah lengkap. Jangan risau, nanti saya akan lengkapkan di sini. Cikgu dapat yang memang dah lengkap. Okey, kecuali guru penasihat ni cikgu kena type lah nanti nama cikgu guru penasihat unit KPU cikgu masing-masing. Seterusnya untuk muka surat yang kedua, kami telah membantu guru-guru penasihat untuk menjalankan aktiviti mesyuarat agung unit masing-masing yang mana agendanya telah kami senaraikan di sini. Okay, agendanya telah kami senaraikan di sini. Okay, supaya cikgu tidak supaya cikgu tidak terpinga-pinga lah nak buat apa masa mesyuarat agung kan. Okay, nanti minit mesyuarat selepas mesyuarat agung diadakan, nanti cikgu kena lengkapkanlah minit mesyuarat agung ini dan berdasarkan agenda-agenda tersebut lah. Okay, contohnya agenda yang kami cadangkan ialah pelantikan AJK tertinggi. Okay, rujuk lampiran A tu nanti kat bawah nanti saya tunjuk. Okay, kemudian dalam mesyuarat agung tersebut cikgu kena dapatkan data dan statistik yang terkini lah ahli unit masing-masing. Dan semasa mesyuarat agung tersebut, guru penasihat diingatkan sekali lagi supaya merancang aktiviti tahunan bersama dengan murid masing-masing.
Dan untuk perkara kutipan sumbangan unit ini bergantung kepada unit masing-masing. Kita tak paksa murid untuk bayar yuran ataupun sumbangan unit masing-masing. Kita tak paksa. Tapi kalau unit KPU tersebut nak ataupun mahu mengutip yuran ataupun sumbangan daripada ahli, tidak tidak menjadi satu kesalahan lah. Cumanya kena bincang bersama dengan ahli unit masing-masing. Okay, kita tak wajibkan di sini kutipan sumbangan ni kita tak wajibkan, tapi sekiranya ada, cikgu kena dapat persetujuan daripada ahli unit masing-masing semasa mesyuarat agung dijalankan. Okay, kalau hal-hal lain tu bergantung kepada unit cikgu lah. Contohnya hal-hal lain cikgu nak tetapkan ahli unit cikgu berpakaian macam mana setiap kali perjumpaan, kalau khusus untuk perjumpaan unit uniform, kan, apa keperluan kalau untuk unit perjumpaan unit kelab dan persatuan setiap kali persatuan, aktiviti persatuan dijalankan dalam talian, itu bergantung kepada cikgu lah hal-hal lain. Ini hanya agenda sahaja. Okay, cikgu boleh ubah ikut kesesuaian unit masing-masing. Kalau nak guna yang ni pun tak ada masalah. Okey, ini mesyuarat agung tu ditangguhkan pada jam berapa, cikgu kena buat report lah bersama dengan setiausaha unit. Kalau boleh cikgu suruh setiausaha unit yang buat, setiausaha unit KPU cikgu yang buat. Cikgu bimbing anak murid cikgu masing-masing. Okey, seterusnya untuk page yang kedua. Okey, ini lampiran A. Apa yang kena ada, lantikan apa yang kena ada semasa mesyuarat agung. Inilah. Okey, pengerusi, naib pengerusi, setiausaha, penerus setiausaha sampailah ahli jawatan kuasa setiap unit, ahli jawatan kuasa setiap tingkatan. Kalau macam sesi petang tingkatan 1 dan 2 lah. Kalau macam sesi pagi tingkatan 3 sampai tingkatan 5. Bergantung kepada sesi lah. Okey. Kemudian data keahlian ini saya akan berikan juga kepada guru penasihat data keahlian yang kita ada dalam induk. Okey, dan cikgu pun kena buat jugalah data keahlian semasa mesyuarat agung tersebut dijalankan. Kita kena tengok, kita nak tengok murid kita tu semua dapat masuk ke, tak dapat masuk ke dalam mesyuarat agung yang kita buat. Okey, mesyuarat agung nak buat tu bergantung kepada aplikasi yang cikgu nak gunalah, berbagai cara, bergantung kepada guru penasihat. Okey, statistik ni ataupun data keahlian ini saya akan berikan kepada cikgu penasihat masing-masing di penghujung Februari nanti. Okey, saya dah mula tarik dah nama-nama pelajar, saya dah carry forward dah semua data keahlian pelajar daripada 2020 untuk 2021, cumanya saya masih belum siap untuk data keahlian murid tingkatan 4 tahun ini. Sebabnya daripada tahun lepas mereka berada dekat tingkatan 3 kelas yang berbeza. Bila mereka naik tingkatan 4 berlaku perubahan kelas di situ. Jadi saya agak memerlukan masa yang sedikit lama lah diriku sebab nak tarik seorang demi seorang ikut kelas yang terkini. Okey, saya mohon guru penasihat bersabar sedikit untuk pelajar tingkatan 4. Yang lain tu dah selesai. Okey, ini senarai SEMA. Buku laporan kegiatan kurikulum yang cikgu hantar sebagaimana Puan Gazlina beritahu tadi, setiap kali hari Jumaat bersama-sama dengan buku RPH cikgu kena hantar juga buku laporan FLAG ni lah. Ketua guru penasihat itulah yang bertanggungjawab. Okey, ataupun kalau ketua guru penasihat tak datang, ketua tu kena amanahkanlah kepada cikgu bawahnya masing-masing, minta tolong hantarkan buku FLAG ini setiap hari Jumaat. Okey, kalau macam kita adakan aktiviti kurikulum pada hari Rabu, maksudnya hari Rabu selepas aktiviti cikgu boleh lengkapkan dari segi penambahbaikan apa semua tu, kemudian hari Jumaat cikgu hantar. Sambil-sambil cikgu nak hantar buku RPH cikgu. Okey, kemudian seterusnya ialah ini perancangan aktiviti tahunan cikgu pada tahun 2021. Kan? Okey, ini rancang bersama anak murid kita semasa mesyuarat agung. Okey, ataupun kalau cikgu dah buat terlebih dahulu, cikgu dah rancang terlebih dahulu sebelum mesyuarat agung tersebut, tak ada masalah cikgu. Nanti masa mesyuarat agung tu cikgu hanya bentang saja bersama dengan anak murid cikgu, setuju ataupun tidak buat rancangan tersebut, buat rancangan aktiviti tahunan tersebut. Kalau kata anak murid kata tak setuju, cikgu boleh rombak baliklah. Okey, ikut kesesuaian anak murid kita dan ikut kesesuaian kekangan-kekangan masa kita. Okey, bergantung kepada unit masing-masing lah yang ni, tak ada masalah. Okey, kalau boleh rancang sebanyak 12 perjumpaan lah sebab kita tahun ini kita buat 12 perjumpaan setiap KPU, maksudnya cikgu kena ada 12 aktiviti lah rancangan tahunan. Maksudnya setiap kali aktiviti tu ada rancangannya. Okey, contohnya yang pertama pengenalan ke ataupun yang kedua ke ada simulasi macam-macam. Okey, bergantung kepada unit masing-masing. Okay, seterusnya ialah ini laporan mingguan. Saya rasa tak familiar kot bagi semua guru KPU. Tak ada yang berubah sangat. Cumanya di sini pihak kami dah letakkan dah di sini siap-siap. Okay, membantu cikgu di sini.
Okey, ini laporan mingguan lah, minggu yang keberapa, pada tahun yang keberapa, okey, tarikh, hari dan tempat. Guru petugas mohon cikgu lengkapkan yang bahagian atas ni. Bila penyelaras SEMA, buku laporan aktiviti mingguan tahun lepas 2020, ada yang tak lengkap dekat atas ni, nama guru yang bertugas tak ada, kan? Lepas tu perjumpaan yang keberapa pun tak dilengkapkan. Okey, saya mohon cikgu lengkapkan di sini. Sebab itulah kita bagi masa sehingga Jumaat setiap kali selepas aktiviti co-curriculum dijalankan, kita bagi masa cikgu lengkapkan perkara-perkara ini. Bukan cikgu, setiausaha, maaf. Okey, cikgu bersama dengan setiausaha unit masing-masing bimbing dan buat bersama-sama. Okey, inilah beberapa contohnya lah. Okey, saya akan bagi lengkap dah kepada cikgu. Cikgu hanya rangka ikut unit masing-masing saja. Kalau anda kata yang kat sini cikgu tak berkenan, cikgu boleh ubah, tak ada masalah. Okey, catatan PIKEBM dan Civic dan co-curriculum ini pun ada cikgu, jangan risau. Okey, dah ada modul dah. Cikgu ikut saja modul tersebut dan selitkan dalam aktiviti co-curriculum cikgu. Okey, kalau elemen kebat ni cikgu tik je lah. Okey, kebolehan menakur, kebolehan refleksi, hasil inovasi, menyelesaikan masalah, cikgu tik. Sebab ni kat sini ramai guru penasihat tak tik cikgu masa penyerahan semak buku laporan aktiviti pada hari tersebut. Okey, tahun lepas. Jadi cikgu tik lah kat sini apa elemen kebat yang cikgu telah laksanakan semasa aktiviti co-curriculum yang cikgu telah jalankan. Okey, kekuatan dan kekurangan ni macam biasalah. Okey, cikgu lengkapkan kenapa aktiviti yang cikgu jalankan pada hari itu menarik, apa kekuatan dia ataupun apa kelemahan cikgu yang menyebabkan murid tu ramai tak masuk aktiviti co-curriculum secara online ataupun dalam talian, ataupun kenapa mungkin kekangan peranti elektronik ke ataupun capaian internet yang kurang memuaskan ke, cikgu letakkan kat sini. Okey, dan cadangan penambahbaikan. Okey, cadangan penambahbaikan ni mungkinlah cikgu nak masa yang fleksibel ke untuk aktiviti co-curriculum tu bergantung kepada pendapat cikgu dan juga setiausaha unit cikgu masing-masing. Okey, dan juga setiap kali cikgu buat koko nanti aktiviti KPU masing-masing, ini penting ya cikgu, data kehadiran. Tak kisahlah berapa yang hadir pun, tapi cikgu kena lengkapkan. Okey, data kehadiran ini kena lengkapkan, berapa orang hadir, lelaki berapa orang, perempuan berapa orang. Okey, sebab nanti kalau ada pemantauan daripada PPD, PPD akan minta data statistik kehadiran setiap kali perjumpaan KPU dijalankan.